Bismillahirrahmanirrahim, kata penulis atau Imam Ali Al-Qari, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidna ilman ya karim. Tambahkanlah ilmu buatku wahai yang Maha Pemurah. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan maknanya adalah Al-Quran, yang mewahyukan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan wa nazalal Qur'an, dan menurunkan Al-Quran. Wa an'ama alaina bil iman, dan telah mengurniakan kepada kita nikmat keimanan. Wa atamma lana bil ihsan, dan telah menyempurnakan untuk kami dengan ihsan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil khalqi wa sanadil haq Muhammad ibn Abdullah min Bani Adnan. Selawat dan salam yang sempurna ke atas junjungan kita Sayyidul Khalq. Sayyidul Khalq maknanya adalah pemimpin seluruh makhluk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu, pemimpin seluruh makhluk daripada jin ataupun manusia. Wa sanadul haq, dan sanadul haq maknanya baginda adalah tempat bergantungnya kebenaran, atau sanadul haq dia adalah penerus kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bin Abdullah dari Bani Adnan, serta keluarga sahabat baginda yang mulia pada setiap waktu dan tempat. Amma ba'd. Fayaqulu khadimu kitabillahil qadim. Jadi kata Ali Al-Qari telah berkata seorang khadim kitab Allah yang qadim, maksudnya diri beliau sendirilah. Beliau katakan, saya adalah khadim, saya adalah sekedar khadam. Khadam bahasa Melayu kan, khadam kan? Saya adalah sekedar khadam, pelayan. Ini adalah gelaran yang paling mulia, tuan-tuan. Gelaran yang kalau boleh kita semua dapatkan. Ya tak? Kalau boleh kita menjadi khadam bagi kitab Allah. Khadam bagi manusia hina, tapi khadam bagi Allah mulia, betul tak? Kalau kita jadi khadam manusia, hinanya saya, Ustaz. Betul, kalau kita khadam manusia hina. Tapi kalau kita khadam kitab Allah, mulia. Justru kita nak jadi khadam kitab Allah. Seorang khadam kitab Allah yang qadim. Maksudnya qadim itu adalah sifat Allah. Dan qadim, tuan-tuan, adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak termasuk di dalam Al-Quran. Allah tak pernah sebut dirinya sebagai qadim. Allah tak sebut dirinya sebagai Nabi juga tak pernah sebut Allah sebagai qadim, kecuali dalam sebuah hadis yang ada masalah sikit dalam sanad ya. Akan tapi ijma' ulama menetapkan Allah bersifat qadim. Justru tidak ada isu untuk menetapkan bahawa Allah punya nama Al-Qadim, salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma' berkenaan dengan nama qadim bagi Allah telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Asna fi Asma'il Husna. Sebab ada setengah orang dia pertikai, ini kenapa betul, boleh tak kita menggunakan qadim sebagai nama Allah? Ya, sebab Quran tak sebut, hadis pun ada hadis sebut tapi dalam sanad yang bermasalah, tapi ijma' sepakat bahawa dia adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadisi nabiyihil karim, dia mengatakan saya khadim kitab Allah, saya juga khadim sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhtaju ila birri rabbihil bari Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Beliau mengatakan hadhihi arba'una hadisan fi fadailil Quran. Kitab ini adalah himpunan 40 hadis fi fadailil Quran, berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. Wa man talahu, dan juga kelebihan berkenaan dengan orang yang membacanya. Jadi apa topik utama kitab ini adalah mengandungi penjelasan berkenaan dengan kelebihan Al-Quran, dan juga mengandungi penjelasan berkenaan dengan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita akan tengok semua 40 hadis ni akan bincang tentang kelebihan baca Al-Quran, kelebihan orang yang membaca Al-Quran, ya kan, dan lain sebagainya. Ala wajhil ihsan biqadril imkan. Secara ihsan,
biqadril imkan, dengan kadar kemampuan seseorang, kadar kudrat kita masing-masing. Jadi siapa yang membaca buku ni, dia akan mendapati semua hadis berkenaan dengan kelebihan baca Al-Quran dan kelebihan orang yang membaca Al-Quran mengikut kadar kemampuan masing-masing. Kalau tuan-tuan boleh baca hebat, bagus. Baca sikit-sikit pun, sekedar kemampuan kita, ada juga kelebihan-kelebihannya sebagaimana dalam kandungan hadis ni.